أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Tuan Haji Mansur, sahabat saya yang saya hormati, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kali kedua saya sampai dekat masjid ni. Masjid ni masjid masyhur, di antara masjid yang terkenal di negeri Melaka ni. Sebut masjid lapangan terbang tu orang kenal lah, InsyaAllah. Salih alaihi wasallam. Dan ramai sahabat-sahabat saya pun biasa mai dah ceramah kat masjid ni. Kira hebat lah tu, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, malam ni tajuk istimewa. Malam ni tajuk istimewa. Satu benda yang kita kena cari dalam hidup, nama dia barakah. Barakah. Kita dapat macam-macam nikmat. Ni boleh mai duduk dalam majlis ilmu ni pun nikmat ni. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan semua orang dapat mai duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu itu tu pun satu nikmat dah. Duduk pula dalam majlis ilmu dalam rumah Allah, lagi satu nikmat. Salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat ulama sebut, orang dulu-dulu mengaji ada barakah bila mengajinya dalam masjid. Dulu universiti lah masjid kan. Masjid Allahumma salli Masjidil Haram tu universiti. Dia dah ni. Tuan-tuan kenal dengan Tok Guru Haji Saleh Musa, Sik Kedah, ulama almarhum meninggal. Salih al-Syamad, sangat alim.
Mengajinya mana? Mengajinya dalam Masjidil Haram Mekah. Sebab dulu masjid itu sendiri sebagai universiti. Tuan-tuan yang duduk dekat area ni dengan masjid kita ni, kalau ikut betul-betul pengajian dekat masjid ni, saya ingat alim dah. Dia kita ada mengaji hadis ada? Ada? Mengaji tafsir ada? Ada? Mengaji fiqh ada? Tasawuf ada? Saudara jawab lagi? Tauhid ada? Komplit dah. Cantik dah. 3 track utama ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Yang ni clear dah. Hadis, solat Jumaat. Mengaji tafsir lagi, semalam Jumaat. Komplit dah. Kalau tuan-tuan ikut mengaji kita elok-elok, alim dah. Cuma dia kita ni sama ada jadi muta'alliman, jadi mustami'an, jadi muhibban ya. Yang Nabi SAW sebut level kan. Kun aliman, jadi kamu orang alim. Orang alim ni orang yang menyampaikan ilmu, para asatizah kita tu. Oh tak kot kami tak kot nak pergi sampai tahap tu, tak kot. Kita apa? Jadi muta'alliman. Muta'alliman ni apa dia? Orang belajar. Orang belajar ni macam mana? Orang belajar ni nampaklah kesungguhan dia belajar tu. Bawa buku, bawa kitab, bawa pen, bawa kertas, salih alaihi Muhammad. Kan? Cara mengaji. Ustaz bawa kitab, kita bawa kitab. Ustaz bawa kitab fiqh al-manhaji, kita bawa kitab fiqh al-manhaji. Ustaz bawa kitab Bahrul Mazi, kita bawa kitab Bahrul Mazi. Nah, Ustaz Somad, ni ustaz bawa kitab, kita tak bawa pasal kita hafal dah. Ustaz tu tak hafal, itu yang dia bawa kitab. Ni, tu cara orang mengaji. Paling tak ada kitab macam kita ceramah, kita saya bukan ceramah, kuliah. Nak sedap sikit punya tazkirah kita malam ni tak ada kitab. Salih alaihi Muhammad. Ini pekat-pekat bawa pen, bawa kertas itulah. Salih alaihi Muhammad. Itu dia muta'alim, nampak kesungguhan untuk belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia muta'alim, dia panggil orang yang menuntut ilmu. Tapi dia abang dah, kita biasa dah macam ni. Kata ustaz, kalau ustaz pergi Melaka, ustaz dijemput untuk pergi ceramah dekat masjid lapangan terbang tu, ustaz akan tengok depa memang jenis tak bawa pen, tak bawa kertas ustaz. Tahu pasal apa? Ustaz jangan heran, pasal orang situ semua jenis mengapai ustaz. Oh kata okey, alhamdulillah. Perli tu tak faham lagi. Melawak tuan-tuan. Tapi tak apa, masuk juga level peringkat bawah sikit. Kalau tak jadi muta'alim pun bawah sikit, nama dia mustami'an. Mustami' ni apa dia ni? Ni majoriti kita lah, tukang dengar. Oh dia main je, dia dengar je. Tu lepas tu dia lena ustaz, lepas tu dengar ustaz, lena ustaz, dengar ustaz. Tu habis dah. Amboi pendek sungguh kuliah malam ni. Pendek apa, dia lena. Tak apa, jadi juga dapat juga mustami'an, masuk senarai juga. Ataupun peringkat bawah sikit, dia panggil muhibban. Muhibban ni lagu mana? Muhibban ni dia muta'alim pun taklah bersungguh bawa pen, bawa kertas, kitab pun taklah. Bawah sikit, bukan mustami', bukan jenis dengar sangat, tapi muhibban, orang yang suka majlis ilmu. Dia kalau ada majlis ilmu dia suka. Kata, masjid tu subhanallah semua, seronoklah masjid tu, betul lah siapa yang duduk dekat dengan masjid tu kuliah sampai tiap-tiap malam, seronoklah. Kita pun tanya kat dia, tiap-tiap malam tu berapa kali hang duk pi? Setakatlah tak pi lagi lah. Tapi seronoklah, dia muhibban dia panggil. Kalau ada majlis ilmu apa, ada poster-poster, dia seronok nak share. Ada live-live kuliah ni, dia seronok nak share. Dia kerja apa, dia muhibban, dia seronok majlis ilmu, masuk senarai juga. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan kamu jadi orang kelima. Orang kelima ni apa? Alim pun tak, ngaji pun tak, dengar pun tak, benci pula dengan majlis ilmu ni. Salih zaman. Jangan ni, kata Nabi SAW, orang ni celaka dia. Tuan-tuan, dulu orang mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, mengajinya dalam masjid, maka ada barakah dia. Lalu barakah itu dicabut dengan apa? Dengan dijadikan kelas-kelas. Ada sekolah-sekolah dia, madrasah dia ada. Dia sama ada mengaji dalam kelas dengan mengaji dalam masjid. Kalau kita buat kelas kat tepi tu kan, kita buat blok-blok kelas tu.
Semayang jemaah sini, habisnya pergi mengaji kat dalam kelas tu. Sama tak dengan mengaji kat dalam ni? Faham tak faham saya tanya soalan ni? Kan nak kena tukar. Orang utara cakap dia bunyi Q kat belakang kan. Kalau ada huruf R kat belakang dia bunyi Q. Tuan-tuan translate sendirilah. Kalau orang sini dia R kat ujung dia bunyi apa? U. Sana disebut ulak. Sini disebut ulau. Kan? Tuan-tuan pandai-pandai translate. Tukar daripada U tu kepada Q. Okey lah. Sama tak duduk mengaji dekat dalam ni, duduk depan, duduk bersila dalam masjid, dalam masjid dengan kita buat kelas kat tepi dalam kelas, sama tak? Tak sama. Pasal apa? Duduk dalam masjid ada i'tikaf, ada pahala i'tikaf, pahala duduk dalam rumah Allah. Tapi manfaat dah orang duduk dalam kelas tu? Ya, manfaat. Duduk dalam madrasah ada manfaat tak? Ya, ada manfaat dah. Tapi sama tak macam duduk dalam ni? Tak sama. Sama macam orang duduk mengaji ikut internet kan? Saudara Syahmat, dapat dah manfaat ilmu? Dapat. Dapat dah zikir? Dapat. Dapat dah semayang? Dapat. Manfaat ilmu dapat. Tapi sama tak dengan orang duduk dalam majlis ilmu ni? Tak sama. Kita ni duduk jarang-jarang, jarak-jarak SOP. Bagus tuan-tuan ni, Salih Asyik Muhammad duduk SOP, jarak-jarak. Kan Salih Asyik Muhammad? Dulu dia pun duduk cerita, ustaz-ustaz pergi ceramah pesan-pesan bagi orang duduk jauh-jauh sikit, jarak-jarak sikit. Saya kata tak payah pesan, memang dia pun duduk jarak dah. Kalau dulu sadar kat dinding lagi, ilmunya jauh tu, subhanallah, saya tak payah pesan. Allah saya tuan. Dalam kita duduk macam ni pun ada beza tak dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu rapat-rapat? Dalam riwayat sebut sehingga kalau daun jatuh pun tak akan jatuh ke tanah sebab rapatnya dia duduk dalam majlis ilmu. Ada beza tak? Ada beza. Tapi kita lah ni nak buat macam mana? Salih alaihi wasallam, tak apalah. Nak cerita bila duduk dekat dalam kelas, tak duduk dalam masjid, beza tak? Beza. Kata ulama, keberkatan itu diangkat dengan dijadikan kelas-kelas. Lepas tu, keberkatan itu diangkat lagi bila duduknya guru dengan anak murid tu sama. Sama macam mana? Satu level. Guru duduk guna meja, anak-anak pun guna meja. Dah setara je guru dengan anak murid. Salih ala Syekh Muhammad. Cabut, hilang lagi berkat. Lagi kurang lagi berkat bila apa? Bila sampai satu tahap mengajinya bukan kerana Allah lagi, tapi kerana sijil syahadah dia. Tak? Pergi masuk universiti pasal apa? Sagi kalau tak ada degree sagi orang kata apa? Mengaji ni pasal apa ni? Sagi kalau tak ada sijil susah nak apply tauliah. Kan macam-macam. Macam mana Salih Syekh Muhammad? Tuan, niat kita. Jadi subhanallah, kita ni untungnya, yang pertamanya untung boleh mai duduk dalam majlis ilmu. Syukurlah pada Allah tuan. Bukan senang. Salih alaihi Syekh Muhammad. Ni kita kat Melaka ni tuan, alhamdulillah lah, masya-Allah. Walaupun dalam keadaan SOP, kita tak boleh nak isytihar, kita tak boleh nak buat banner, tak boleh nak kempen orang ramai. Salih alaihi Syekh Muhammad tuan-tuan, tak boleh nak sebut ceramah, sebut kuliah saja. Pun okey lah. Daripada kat Selangor 6 orang je boleh masuk masjid tuan. Setengah tempat PKPD tu 4 orang je boleh masuk masjid. Tak payah cerita kuliah, ceramah. Nak pergi semayang masjid pun 6 orang aja ada. Syukur pada Allah SWT. Jangan komplain lebih-lebih dah. Ceduk pesan lah. Kita yang dapat nikmat macam ni jangan komplain lebih lah. Pasal apalah macam tu, pasal apalah macam ni, awak macam tu, awak macam ni. Tak usah komplain. Sagi Allah tarik balik segi apa pun tak boleh. Faham tak ni? Yang keduanya tuan-tuan, untung pasal apa pula? Untung pasal majlis ilmu kita dalam masjid. Nabi SAW sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Nabi kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mahu tak aku beritahukan kepada kamu, salli ala Sayyidina Muhammad, satu amalan, salli ala Sayyidina Muhammad, yang amalan ini akan mengampunkan dosa-dosa kamu, salli ala Sayyidina Muhammad,
wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat darjat-darjat kamu. Salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi. Salli ala sayyidina Muhammad. Idza adulluka, mau tak aku beritakan kepada kamu, salli ala sayyidina Muhammad, amalan yang akan mengampunkan dosa dan mengangkat darjat. Sahabat kata, bala ya Rasulullah, bahkan aku nak tahu ya Rasulullah, kami nak tahu Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang pertama, isbaghul wudu' alal makarihi, kamu perelokkan wuduk kamu pada waktu yang sukar. Maksud sukar ni macam mana? Sukar waktu air tak cukup, sukar waktu air tak ada, sukar waktu sejuk sangat, sukar waktu malas sangat pun dia sukar juga. Dia perelok wuduk dia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kathrutul khuta ilal masajid, kamu memperbanyakkan langkah-langkah kamu pergi ke masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyakkan langkah-langkah kamu pergi masjid. Ulang-alik pergi masjid, ulang-alik pergi masjid, ulang-alik pergi masjid. Macam tuan-tuan main masjid malam ni lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi, berilah berita gembira kepada orang, sallallahu alaihi Muhammad, berilah berita gembira dengan cahaya di yaumul qiyamah kepada orang yang menempuh gelapnya malam untuk pergi ke masjid. Nanti mudah-mudahan kita ni yang malam-malam untuk pergi masjid nanti dekat yaumul qiyamah ni cerah bercahaya. Amin kata. Sebab apa? Sebab untuk menempuh malam yang gelap untuk pergi ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, walaupun main naik motor, main naik kereta, bila Nabi SAW sebut wa kathrutul khuta ilal masajid, maksud memperbanyakkan langkah-langkah kamu ke masjid. Nabi sebut khutwah, langkah-langkah. Sallallahu alaihi wasallam, maksud langkahlah. Para sahabat Nabi SAW ni cerita bila Nabi kata langkah tu langkah sungguh, dia pegang macam tu. Sebab tu Ka'ab kata, kami berjumpa dengan seorang lelaki, rumah dia jauh pada masjid, tapi tak pernah tinggal main masjid tu. Sehingga kami kata dekat dia, tuan pergilah beli EF5 sebiji. Waktu bahasa kita lah ni lah, suruh pergi beli kaldai. Oh, panas-panas, siang-siang, malam-malam, sejuk-sejuk, pergi beli kaldai sekok. Dia kata apa? Tak, bukan boleh, bukan tak mampu nak beli EF5 tu, tapi saja nak bagi langkah tu pergi masjid. Langkah aku pergi masjid Allah kira, langkah aku balik jumpa keluarga aku pun Allah kira. Nabi kata apa? Allah telah menghimpunkan yang keduanya untuk kamu. Sahabat Nabi SAW Zaid satu hari, sallallahu alaihi wasallam, seorang cerita, aku pelik dengan dia ni. Bila sebut je nak pergi masjid, dia langkah kecil-kecil. Duduk berjalan, Allah Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu, jujur kita pergi masjid, turun jalan kecil-kecil. Kata. Duduk langkah, elok. Masjid, jom pergi masjid, bunyi je nak pergi masjid, langkah dia kecil-kecil. Dia kata, awak jalan macam ni. Dia kata, saja supaya banyak langkah aku pergi masjid, Allah kira satu pahala, Allah padam satu dosa. Nak cerita para sahabat tu sampai macam tu. Bila Nabi sebut langkah, nak langkah sungguh-sungguh. Kita ni kalau cerita langkah main masjid pakai tak main turun lah tuan-tuan. Motor pancit pun tak main masjid lah. Ni faham ke tak faham ni kata ni? Kalau nak cerita Ustaz, tak payah duk cerita banyak-banyak lah Ustaz. Kalau suruh saya main berjalan kaki ke masjid Ustaz, pakai tak main dah lah saya ni. Ni cerita pelik kita ni. Di Mekah ni duduk sampai 1 kilometer tuan-tuan, daripada hotel nak pergi ke masjid tu berjalan kaki tiap hari 5 waktu boleh pergi ha? Betul tak ni? Faham ke tak faham ni, macam hangguk pun tak hangguk, ni geleng pun tak. Kalau tuan-tuan faham buat macam ni ha? Kalau tak faham buat macam ni. Betul tak? Kalau duduk dekat Mekah tu, dia 500 meter, 700 meter, 1 kilometer, 1.5 kilometer, 5 waktu tak pernah tinggal pergi masjid. Jalan kaki, mana ada motor. Tapi boleh lah. Tak pasal apa? Barakah, berkat. Tapi tuan-tuan tak payah risaulah, kita main naik motor kah, kita main naik kereta kah, nak buat macam mana Ustaz? Allah tahu nak kira lagu mana. Kita pergi je, kita main je masjid. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya ni kalau boleh nak sebutlah dekat orang-orang kampung sini. Ni kampung apa? Bukan kampung Lamongan Terbang.
Kampung? Pulau? Pulau Samak. Oh, Pulau Samak. Madrasah saya nama Bagan Samak. Adik-beradik ya? Pulau dengan Bagan. Allah SWT tuan. Kalau boleh nak beritahu dekat orang kat Pulau Samak ni, nak beritahu kat semua orang, pergilah masjid. Pergi masjid. Sebab apa? Sebab ramai dekat luar sana yang teringin nak pergi masjid tapi tak boleh pergi masjid. Tahu? Salat Jumaat. Salat Jumaat. Saya duduk pergi Selangor tuan, macam tu. Mana ada kuliah kat Selangor? Semua kuliah-kuliah kami semua dibatalkan. Jadual saya tuan-tuan, jadual bulanan saya, jadual ceramah saya kat Selangor. Ustaz, saya telefon masjid, macam mana masjid ni untuk bulan 12 ni? Kita dah set dah berapa bulan ni? Yang confirm ni 6 bulan sebelum. Ni yang saya tuan-tuan boleh mai jumpa tuan-tuan ni pasal kisah kat sana. Nak confirm jadual kita 6 bulan depan tu. Tuan-tuan Muslimat, ni untuk bulan 12 ni, bulan 6 hari tu dah confirm dah. Macam mana kita nak proceed ke untuk bulan 12 ni? Nak proceed macam mana Ustaz? Kami pun tak tahu. Ni PKP ni, PKPB ni nak release ataupun tidak. Setengah tempat tu PKPD. Sebab itulah saya duk kata ke orang Melaka, untung orang Melaka. Masjid duk buka tapi tak mai. Tulis dekat dalam Facebook macam marah sangat, apalah zalim lah tak buka masjid. Masjid buka lama dah, yang tak mai. Marahlah apa semua ni, semayang sah jarang-jarang apa semua. Mailah dulu, nanti kita betul elok-elok. Mudah-mudahan dengan kita duk rajin main masjid, munajat kat masjid ni, Allah angkat wabak ni satu hari rapat kita sah semayang ni. Tidak ni, kita pun tak mau main masjid. Tumpang tuan-tuan boleh main masjid ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Ni semua rezeki Allah bagi kat kita. Rezeki. Dan dalam rezeki ni tuan-tuan, jalan kaki ke masjid, banyak lagi masjid. Yang ketiga, kata Nabi SAW, untuk kita mendapat pengampunan dosa dan Allah akan mengangkat darjat kita di sisi Allah. Yang pertama, intaz solah ba'da solah, kamu menunggu waktu semayang selepas kamu menunaikan semayang. Maksud dia, lepas tuan-tuan semayang satu waktu, tuan-tuan tunggu zikir lah, baca Quran lah sampai masuk waktu semayang. Bukan semayang di hujung waktu tu. Bukan kata semayang zuhur tu pukul 4 satgi tunggu pukul 4.20 masuk asar, tunggu, bukan macam tu. Ni maksud semayang awal waktu, semayang waktu tu pada awal waktu, tunggu sampai waktu berikutnya. Saya nak tanya yang ramai-ramai duk ada, tuan-tuan boleh tak, agak-agak mampu tak nak buat ni? Lepas semayang tunggu buat ibadat sampai masuk waktu yang berikutnya. Tuan-tuan mampu buat tak? Mampu dah nak buat ni? Ni tengah duk buat lah ni. Ni tengah duk buat lah ni. Faham tak ni? Saya nak cerita betapa besarnya nikmat kita main duduk dalam majlis ilmu ni. Duduk dalam majlis ilmu saja, bapa Nabi SAW cerita taman syurga lah. Idza marartum birriyadil jannah farta'u ma riyadil jannah ya Rasulullah, al halaqatul dzikr aw firatun ukhra aw al majalisul ilm. Kalau kamu melintas satu tempat yang nama dia taman syurga, mai duduk singgah. Sahabat kata, taman syurga apa Rasulullah? Taman syurga ni majlis ilmu ni, majlis zikir ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis zikr, apa habuan kami dapat kalau kami duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu ni? Al jannah, al jannah, kata Nabi SAW, syurga, syurga, kata Nabi SAW. Man salaka tariqan liyaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bitraqal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk pi menuntut ilmu, Allah akan pemudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Lagi hadis cerita tentang majlis ilmu, malaikat duduk di celah-celah kita, melebarkan sayap kita, duduk di bawah lembayung malaikat, sayap para malaikat. Sagi malaikat catat nama kita, bawa pi cerita ke Allah nama-nama kita ni, dan Allah berbangga dengan nama hamba-hamba dia yang duduk dalam majlis ilmu kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ni nama sekian-sekian ni Haji Mansur ni duduk dalam majlis, bangga ni sebut kepada
makhluk-makhluk Allah yang lain. Tuan-tuan, kelebihan duduk majlis ilmu. Yang kedua, kelebihan lagi duduk dalam masjid Allah. Salih alaihi wasallam, kelebihan lagi jalan kaki mai ke masjid. Jalan kaki nak pergi menuntut ilmu, satu kelebihan. Jalan kaki nak pergi duduk dalam masjid, satu kelebihan lagi. I'tiqaf dalam masjid, dapat satu kelebihan lagi. Salih alaihi Muhammad. Faham ni? Duduk ni tunggu nak masuk waktu isyak lagi, dapat kelebihan lagi. Allah punya banyaklah kelebihan tuan-tuan malam ni. Nampak tak? Tapi ingat, salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ramai mai malam ni orang pantai ke pulau sama pulau kan? Lupa dah. Tak, orang pulau sama ramai mai malam ni. Tapi ramai lagi yang tak mai. Ramai dia mai ni, tapi ramai lagi yang tak mai. Tuan-tuan, jangan duk risau, jangan duk susah hati bila orang tak ramai mai majlis ilmu. Sebab apa? Sebab yang nak dapat tu besar. Bila dia besar sikit, orang akan dapat. Faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ada dua jenis orang pegang hammer. Orang utara kata mertun. Orang tahu mertun? Hammer tu, penukul. Seorang dia pegang penukul. Sallallahu alaihi Muhammad. Gaji dia sehari RM50. Duduk tengah panas atas bumbung rumah, pegang paku ke depan, ke dekang, berdepung, ke dekang, ke dekung, muka merah macam kena, semacam udang kena bakar. Panas hangit, berpeluh. Sehari RM50. Ada seorang lagi pegang hammer juga, sebulan RM50,000. Itu pun sebulan 2 kali dia ketuk, tang, jatuh hukum hakim. Apa beza antara kedua dia? Yang ni gaji besar tapi sikit orang dapat. Yang ni gaji sikit tapi ramai orang boleh buat. Ni yang kita ni mudah-mudahan level kita ni, level tu hakim tadi ni, sikit orang boleh dapat. Faham tak? Tapi ganjaran dia sangat besar. Boleh faham tak tu? Ni tak masuk tu baru mukadimah, tak masuk tajuk lagi. Salih alaihi Muhammad. Kita berhenti lebih kurang pukul 12 lagi insya-Allah. Amboi. Lajak. Amboi. Boleh aku 12 boleh, hangpa tunggulah aku nak balik. Baik, Allah masih baik tuan-tuan. Jadi dalam semua nikmat yang kita dapat ni, nikmat ilmu ni, nikmat duduk dalam majlis ilmu ni, nikmat keluarganya, nikmat makanan, nikmat rezeki, nikmat macam-macam nikmat kita dapat ni, dia takkan sempurna kalau tak ada berkat. Faham tak? Semua orang hari ni dapat satu benda. Hari ni semua yang duduk depan saya ni semua dapat satu benda. Nama dia waktu. Semua orang fair, dapat waktu daripada pukul tadi kita bangun tidur ni sampai hari ni, sampai waktu ni dah berapa jam tadi? Pukul 5.30 ke kita bangun, pukul 6 tadilah kata. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang berapa jam? Lebih kurang 14 jam lebih kurang sampai waktu ni. Lebih kurang lah. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita dah semua daripada kita melalui 14 jam. Yang beza di antara kita ni ialah barakahnya waktu tu pada setiap orang. Ada orang tuan-tuan hari ni dapat mayang duha 4 rakaat, ada orang tak sempat. Ada orang dengan waktu dia hari ni tuan-tuan, dia sempat buat sunat qabliyah ba'diyah, dia sempat bersedekah, dia sempat buat ibadat, dia sempat buat tu, dia sempat buat ni, dia sempat baca Quran, dia sempat ni. Ada orang rasa tiba-tiba dah pukul 8 malam dah. Masing-masing berbeza dari segi barakah. Faham tak tuan? Ada orang gaji subhanallah 10,000 sebulan. Ada orang gaji RM900 sebulan. Kadang-kadang RM900 tu mencukupi, bahkan berlebih bagi dia.
nak banding dengan orang yang gaji 10,000. Sebab apa? Sebab barakah. Apa maksud berkat? Kata ulama, berkat maksud ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Kalau satu benda kita dapat tu jadi berkat, dia bercambah, dia berasa banyak, dia berasa cukup. Tuan-tuan tengok orang kampung buat bendang, buat sawah padi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, noreh getah, buat sawit, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sawit kurniaan Tuhan. Ke sayangi sawitku apa? Aduh, macam apa ni? Mana semat? Tuan-tuan, Allah semat. Buat kerja-kerja kampung, tapi cukup aja duit kat dia. Dengar-dengar nak pergi umrah, dengar-dengar nak pergi haji. Solat semat, tambah rumah tu, utang tak ada. Pasal apa? Berkat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada orang gaji sangat besar, duit sangat banyak, rumah sangat besar, hidup tak tenang, rasa sempit, harta tak berkat. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan, apa pun nak berkat. Tuan-tuan nak usia panjang dalam berkat. Tuan-tuan nak rezeki murah dalam berkat. Tuan-tuan nak keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, bukan sakat sakinah, wadah, warahmah, gabung sekali dengan berkat. Tuan-tuan nak dapat ilmu berkat. Sallallahu alaihi wasallam, sebutlah apa saja benda pun, apa saja benda yang kita nak, semua kita nak himpun dengan berkat. Baru dia panggil apa? Bercambah kebaikan-kebaikan. Lawan kepada berkat, hilang berkat dia. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir zaman, dekat dengan kiamat ni, keberkatan hari akan dicabut, dan kamu akan merasakan hari kamu pendek-pendek. Sebut setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam sehari, sehari rasa macam satu cetusan api habis. Tuan-tuan merasa tak kita sedang melalui waktu tu? Kan? Esok Jumaat ni baru je berasa tu, Jumaat lepas ni. Baru je berasa, sungguh-sungguh tuan. Waktu sangat cepat. Allahumma salli ala sayyidina. Risau, sampai kita risau ni. Allah, apalah nak jadi ni, rasa macam sempit lah, rasa macam. Memang antara sifat bila dicabut berkat, kamu akan rasa sempit. Rasa sempit, rasa ketat, rasa. Kita berasa benda tu ni lah ni. Semua orang rasa. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah, keberkatan hari akan dicabut, walhal jam tetap 24 jam. Bila cerita berkat, dia tak boleh nak kira dengan nombor. Dapat RM1,000, belanja. Ada lagi belen. Belanja lagi. Ada belen. Sedekah. Ada lagi. Tak boleh nak kira dengan nombor. Dapat RM50,000. Tak tahu duit mana. Tak tahu habis hilang. Kira susun lah. Tak ada juga. Berkat dicabut. Tuan-tuan, jadi kita nak apa? Kita nak dalam hidup kita ada berkat. Saya nak bawa beberapa jenis berkat dan macam mana cara nak dapat berkat. Tuan-tuan, saya cakap bahasa utara, tuan-tuan boleh faham lah? Boleh ya? Saya lihat lah saya. Tak boleh ajar tuan-tuan, biarlah. Biarlah. Walaupun saya sekarang ni dah register sebagai orang Melaka, tuan-tuan. Tu special tu yang boleh ceramah. Amin lah. Bukan ceramah, kuliah. Sorry. Daftar dah tukar geran dah tuan-tuan, orang Melaka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada beberapa jenis berkat yang kita boleh bincang pada malam ni. Paling kurang 5 jenis berkat dalam hidup ni. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia keberkatan hidup. Keberkatan hidup. Hidup dia berkat. Sebab tu kalau ada siapa-siapa sambut birthday, kawan-kawan kita sambut birthday, malam ni, hari ni birthday mak mertua saya, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila sambut birthday kita kata apa? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia, sebut tambah sikit lagi, dalam berkat. Ini dia berhenti kan, mudah-mudahan panjang usia. Buat apa kalau panjang usia tak berkat?
Mudah-mudahan murah rezeki. Buat apa kalau murah rezeki tapi tak berkat? Biar murah rezeki dalam berkat. Biar panjang usia dalam berkat. Sebab berkat ini menunjukkan istimewanya nikmat yang dia dapat tu. Yang pertama, berkat dalam hidup. Tu Haji, kita nak berhenti azan dulu kan? Kita nak turun azan? Turun azan lah? InsyaAllah. Kita berhenti lebih kurang pukul 8.45 malam, insyaAllah. Boleh nak? Saya Muhammad. Okey. Yang pertama, keberkatan dalam hidup. Keberkatan dalam kehidupan seseorang merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap Muslim. Bayangkan anda hidup selama 100 tahun, namun kehidupan anda menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia kerana tidak mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah. Seperti kisah seorang sahabat baginda Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau telah memeluk Islam ketika usianya 30 tahun. Namun dia telah pun meninggal pada usianya 36 tahun. Bayangkan hanya 6 tahun sahaja dia berada dalam nikmat Islam. Namun disebabkan keberkatan hidupnya, beliau berjaya menjadi seorang mukmin yang bahagia. Oleh kerana itu, tidak kiralah anda hidup berapa lama, namun apa yang penting ialah keberkatan yang diberikan oleh Allah kepada anda. Tuan-tuan, bila sebut yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan tengok macam mana yang kita duk dengar cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tengok Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pada setiap hari dia mampu untuk khatam 30 juzuk Al-Quran sehari. Tu tak kira lagi dengan ibadat-ibadat dia yang lain. Semayang dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengajak dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi tempat rujukannya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengarang kitabnya. Dalam duk mengarang kitab yang sangat banyak tu, dalam duk ibadat sangat banyak tu, dia boleh baca Quran sehari settle 1 juzuk. Sehari settle khatam 30 juzuk sehari. Bulan Ramadan khatam 2 kali sehari. Sebulan dia khatam 60 kali. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Tuan faham tak ni? Apa yang dia ada? Dia ada berkat. Waktu kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita, tuan-tuan, boleh je baca Quran sempat je, kita tak sempat-sempat. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai yang kedua ni tuan-tuan, yang ada kaitan dengan yang pertama tadi ni. Sorry, tak habis. Dalam berkat hidup ni tuan-tuan, Allah bagi dekat dia peluang untuk ibadat sangat banyak. Berkat hidup. Nak tengok orang tu hidup berkat ataupun tidak, tuan-tuan tengok ibadat dia banyak sungguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni tuan-tuan, ada satu benda tanda Allah kasih kat kita, nama taufik. Taufik. Orang yang Allah bagi dekat dia berkat dalam hidup, Allah akan iringkan dia dengan nama dia taufik. Taufik ni apa? Taufik ni yang pertama kata Ibnu Athaillah, Allah pemudah dia untuk buat baik. Ni tuan-tuan yang main malam ni, kita sambut taufik Allah. Maklumat tentang kuliah malam ni agak-agak ramai dah orang dapat. Ramai tuan. Ramai orang dapat. Ramai orang dapat tu, dia telah menerima jalan hidayah. Siapa yang dapat? Oh, malam ni ada kuliah ni. Maksudnya dia dah dapat dah jalan hidayah untuk dia pergi ambil. Maksudnya macam apa? Macam nasi, pinggan nasi tu duduk depan dia dah. Tunggu dia nak buat apa? Dia nak ambil makan dia. Faham tak ni? Namun daripada ramai yang dapat tu, separuh dapat taufik. Separuh sambut hidayah tu. Separuh lagi tak sambut. Dapat, biar. Dapat, tak mau biar. Dapat, tak teringin nak pergi. Bukan sibuk apa, bukan. Dia punya lapang, dia boleh pergi, tapi memilih untuk tak pergi.
Ramai ada orang macam ni? Ramai. Boleh faham tak tu? Daripada separuh tadi yang pilih untuk sambut hidayah tu, ada orang dapat taufik, ada orang tak dapat taufik. Maksudnya lagu mana? Daripada orang yang nak sambut tu, ada orang hari tu dia lapang, hari tu dia sihat, hari tu dia ada kenderaan. Faham tak ni? Hari tu dia ada peluang, macam-macam dia dapat. Tak ada orang main rumah dia, maka dia boleh sambut taufik tu. Ada pula orang di sana yang dia tak dapat kelebihan tu. Dia dapat dah maklumat tu, dia nak pergi dah, tiba-tiba orang main rumah dia, tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia tak ada kenderaan, tiba-tiba rumah dia jauh, dapat maklumat ni dekat Melaka ni, dia duduk tu Negeri Sembilan PKPD, nak keluar tak boleh. Faham tak ni Ustaz Syamad? Daripada orang yang tadi yang dapat taufik tu, yang lapang, yang punya masa, yang apa semua, Salih Al-Syamad, yang punya sihat, yang punya kenderaan, bagi pada dua pula. Seorang yang sambut taufik, seorang yang abaikan taufik. Dia ada lapang, dia ada kenderaan, dia ada semua, dan dia pilih untuk pergi. Tuan-tuan inilah setengah orang, dia lapang, dia ada kenderaan, rumah dekat, semua kelebihan yang kita ada dia pun ada, tapi dia memilih untuk tak mau sambut taufik tu. Tuan-tuan faham tak ni? Maksudnya selepas ada hidayah, adanya taufik, dan bila Allah bagi taufik, kita ni yang pilih nak sambut ataupun tidak. Contoh, tuan-tuan doa, ya Allah nak masuk syurga, ya Allah ni dosa banyak lah, ya Allah terimalah ni doa aku ni, macam-macam kita minta. Tak maksud saya, Allah kejut kita pada waktu paling istimewa untuk kita doa, pukul 4:30 pagi. Kita minta, Allah bagilah aku peluang ni, aku nak minta sungguh ni, aku nak munajat ni, aku nak minta sungguh ni, aku ni duduk dalam susah sangat ni, ya Allah tolonglah, ya Allah bagi. Allah kejut kita waktu paling istimewa untuk kita doa dan untuk kita bangkit sembahyang. Pukul 4:30 pagi. Bangkit, bangunlah, bangun. Ni nak munajat sangat kan, nak meluahkan perasaan sangat kan, nak dekatkan diri pada Allah sangat kan. Bangun. Kita pun bangunlah. Pukul berapa tau? Kunci jam pukul 5.30. Tengok 4.30. Bangun, bangkit, pergi tandas, kencing, patah balik tidur. Ni, itulah perangai kita. Allah dah bagi taufik dekat dia, dia pilih untuk tak sambut taufik tu. Betul kan? Nek kita ni jenis orang nak semayang jemaah lah apa. Nek kita nak pergi satu tempat tu, nak pergi Alur Gajah tu, contohlah. Jauh lah ni elok aja. Berapa? 76. 26 kat. Salih Alaihi Muhammad. Nak pergi sampai betul-betul sampai lintas depan masjid ni, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Waktu tu kita ni orang mengaji ni, main nanti. Kono tak apa nak pergi mayang. Salih Alaihi Muhammad. Tapi dia mai satu bisikan. Dia kata apa? Dia kata ni baru azan tang ni, depan sana, depan tu ada satu masjid lagi. Sementara nak sampai sana tu sempatlah habis azan. Macam ni. Sekejap lagi berhentilah sembahyang kat sana, elok sampai sana orang iqamat, eloklah pergi sembahyang tu. Kita pun kata kat dia, baik bos. Kita pun aja pergi kat depan. Sampai kat depan tu, masjid tu, betul-betul orang iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kawan tu dibisik pula, dia kata baru iqamat tu ni. Depan tu ada satu masjid lagi. Kalau lajak pergi depan situ, ingat sempat kalau dapat tahiyat akhir pun syurga dah kat hang ni.
Ramai orang tak pergi masjid lagi ya. Kalau hang singgah lagi dapat tayak akhir dengan tu imam pun tak apa dah. Kita pun kata apa? Yes bos. Rajak dia. Elok sampai-sampai kat masjid tu, tengok-tengok orang bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kawan tu kata apa? Tak apa, pahala niat pun dapat dah. Dalam balik itu, saya nak tanya, biasa tak alami benda ni? Biasa kan? Tahu tak siapa yang duk bisik tu? Syekh Tan nama dia. Kalau kita kona wawai tadi pergi masjid wawai tuan-tuan, tahu dapat apa? Dapat pahala i'tiqaf, dapat pahala berawal di masjid, dapat qabliyah, semayang qabliyahnya. Dia nak dapat menunggu waktu semayang, dapat waktu makbul doa dia antara azan dan iqamah. Macam-macam benda kita dapat. Salih alaihi wasallam dapat sah, duduk sah paling hadapan lah, macam-macam. Tapi Allah dah bagilah taufik tu kata, nah ni ambil pahala-pahala ni. Dia kata apa? Tak mau, tak apalah, depan dah lagi sikit. Inilah contoh macam mana Allah nak bagi taufik dekat kita, tapi kita yang tak mau sambut. Orang yang Allah kasih ni tuan-tuan, yang ada barakah dalam hidup dia ni, Allah sentiasa limpah taufik kat dia. Mai waktu duha, Allah bagi lapang, Allah bagi ruang, Allah bagi kuat, Allah bagi sihat. Allahu Akbar sembahyang duha dia. Ni sagi mai time sagi teringat nak baca Quran, ada je Quran depan dia, ada je apa semua. Sagi teringat sagi apa? Teringat dah. Dapat sedekah sikit. Oh, adalah ustaz mai bagi, adalah orang mai minta. Ada je ruang-ruang kebaikan tu lapang aja kat dia. Ni orang yang Allah limpah barakah dalam hidup dia. Walaupun tak panjang mana usia dia, tapi banyak amalan dia boleh buat. Untung tak orang macam ni? Untunglah. Ni barakah dalam hidup. Yang saya cuma Muhammad. Mai yang kedua pula, nama dia barakah pada waktu. Rasulullah menyebut di antara tanda kiamat ialah waktu yang ada terasa semakin singkat. Hal disebutkan dalam sebuah sabda baginda daripada Abu Hurairah bermaksud, tidak akan tiba la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat sehingga waktu semakin singkat. Setahun bagai sebulan, sebulan bagai seminggu, seminggu bagai sehari, sehari bagai 1 jam, dan 1 jam bagaikan api yang membakar daun kurma. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, para ulama telah membahaskan bahawa ia merupakan bukti keberkatan masa telah ditarik. Jika anda mendapat keberkatan waktu oleh Allah, maka setiap perkara yang dilakukan dalam keberkatan akan cukup saja masa dia. Sebab tu tuan-tuan tengok tadi Imam Syafi'i boleh khatam 30 juzuk sehari. Kita kira-kira macam mana sehari nak khatam 30 juzuk mau 7 jam. Salih alaihi Muhammad, waktu 24 jam. Salih alaihi Muhammad, mana nak buat kerja lagi, mana nak buat tu lagi, nak buat ni lagi. Bila masa dia baca Quran, bila masanya semayang, bila masanya menulis kitab. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wafat dia usia dia 40 tahun lebih sikit je, tapi kitab tu dia punya banyak, dia duk karang. Salih ala Sayyidina Muhammad, Riyadhus Salihin saja ada 2000 hadis lebih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tak kira yang kitab-kitab yang lain, kitab Al-Azkar tu punya tebal. Mana dia waktu dia duk menyusun kitab, Allah bagi berkat waktu kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad tu dia tuan-tuan, Imam Ahmad ni dia businessman. Dia ada perniagaan dia. Perniagaan dia maju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sahaja ada perniagaan, dia juga ulama, dia mufti, menyampaikan ilmu, menyampaikan fatwa, mengarang kitab. Imam Ahmad waktu usia muda dia kata anak dia sembahyang sehari semalam 300 rakaat tak kurang. 300 rakaat tak kurang. Waktu di usia tua dia sudah keuzuran, dia sembahyang 150 rakaat. Tuan-tuan, kita 15 rakaat pun tuan-tuan. Ni Salat Muhammad, Allah penuh Facebook tulis tiap hari.
Dia kata pernah satu hari Muhammad ada orang pergi jumpa dia. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada makcik seorang pergi jumpa. Makcik kagumlah dengan Imam Ahmad ni, subhanallah salli ala Muhammad. Ibadat sangat banyak. Makcik duduk cerita, dia jumpa orang dia cerita. Kenal dah Imam Ahmad tu, ya Allah, ibadat dia hebatlah. Tiap-tiap malam semayang banyak, semayang banyak. Pergi jumpa orang ni cerita, hebatlah Imam Ahmad tu, dia cerita-cerita. Satu hari dia jumpa dengan makcik ni, Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, ni kat Imam Ahmad ni, Allah hebatlah, Imam Ahmad ibadat banyaklah. Dah tunggu saat. Saya mula-mula sekali saya nak kata dekat makcik, terima kasih makcik. Terima kasih sangat-sangat. Pasal apa Imam Ahmad duk terima kasih kat saya? Dia kata, pasal makcik lah pergi duk cerita kat semua orang, kata saya ni ibadat banyak, tu yang saya terpaksa untuk ibadat banyak. Pasal makcik duk cerita kat orang, kata saya ni bukan ibadat banyak mana, tapi duk cerita kat orang kata ibadat, saya malu kat makcik, saya paksa diri saya untuk ibadat banyak. Terima kasih banyak makcik. Kita kalau orang kata lagu tu lah tuan-tuan, orang duk cerita Allah haji tu hebatlah, ibadat banyaklah, dua abad pakai tak semayang terus kita ni. Biar orang kata sudah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kadang-kadang kita duduk tuan-tuan dan tengok kawan-kawan kita kat office, dia sibuk lebih daripada kita lagi. Dia tu bos. Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bos kita, dia majikan kita, ataupun dia superior kita, kerja banyak belenggut-lengguk dekat meja dia. Tapi tanya dia, main duha dah ni semayang? Baca Quran dah ni? Baca Quran. Berapa banyak baca Quran? Dapatlah sejuzu, alhamdulillah, dia kata. Salli ala sayyidina Muhammad. Tadi main subuh tak? Makan mana? Pergi main kat masjid. Lepas tu tahajud dapat tak? Dapat. Kita kata, dia ni lah, kok mana dia punya waktu dia? Yang kita ni rasa macam tak sempat je. Ni terlepas ni duha. Siapa terlepas duha dia? Cuba angkat tangan tengok. Semua orang sembahyang duha, tak ada siapa pun angkat. Alhamdulillah. Semua orang dapat berkat hari ni. Ni sebab terlepas tu, terlepas. So macam mana? Lah habis dah waktu duha lah, tak sempat pun. Quran baca ni. Loh tak sempat baca Quran. Tak sempat. Pasal apa tak sempat? Pasal apa dia sempat? Pasal apa orang yang lagi sibuk pada kita sempat? Tuan-tuan tengok kadang-kadang tok guru lah, ulama-ulama ni. Kita tengok dia ni hidup lagu mana ke? Tok duduk sini, tok duduk sini. Tok duduk sini, tok duduk sini. Saya keluar kitab pula, saya keluar buku pula. Saya lihat saya buka ni pula, saya buat ni pula, saya ada madrasah pula, saya nak kita kata lah, dia ni hidup macam mana? Allah bagi dekat dia berkat waktu, Allah bagi dekat dia berkat hidup yang kita tak ada. Begitu kita heran hidup dia macam mana. Sallallahu alaihi wasallam, dan tengok Allahumma salli ala saya. Kan sudah fikir tengok tok guru ni, Allah hebatlah depa ni. Kita tak penat ke? Tak penat. Dia tak penat. Pasal tak penat dia. Macam hidup dia tu macam rutin biasanya. Tentu kalau ada tok guru yang hebat-hebat kat tempat tuan-tuan ni, tuan-tuan try ikut dia sekali. Yang jenis ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, tuan-tuan try ikut sekali. Ikut 3 hari lah, confirm demam. Sungguh tuan-tuan. Tuan try tengok. Demam dah tak sempat. Nak catch up dengan hidup dia tu. Oh subhanallah. Pasal apa dia dapat? Allah bagi dekat dia keberkatan. Berkat ilmu dia, berkat hidup dia, berkat waktu dia. Yang ketiga tuan-tuan, nama dia berkat dalam rezeki. Jika setiap rezeki yang diberikan oleh Allah ada barakah, maka dia akan dirasakan cukup walaupun sedikit. Jika tiada barakah, rezeki yang banyak pun akan dirasakan tidak cukup. Rezeki yang ada untuk membayar hutang, untuk membayar sewa rumah, untuk membayar yuran sekolah anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa terbeban dengan bebanan hutang yang ditanggung dan sebagainya. Oleh itu sentiasalah berdoa dan meminta kepada Allah agar rezeki yang diberikan sentiasa berkat. Rezeki ini paling berasa sekali tentang rezeki lah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kerja kilang gaji 970. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat dulu waktu saya mula dulu jadi cikgu. Jadi cikgu. Salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi cikgu. Gaji waktu tu tuan-tuan 470. Gaji waktu jadi guru sandaran tidak terlatih dulu. GSTT ya. Bukan GST lain 6%. GSTT.
Saya iman tuan. 470 gaji, Allah, nak makan apa? Berkat cukup ya. Dan tengok mama ayah kita kat kampung, saya semua. Dan mana ada hutang? Tak ada hutang. Hidup tak ada hutang. Kita ni hutang berlambak tuan. Tuan-tuan, patutlah. Makin tua makin lega patutnya. Kita makin tua makin apa? Makin banyak beban. Nabi sebut, Nabi buat 2 garis panjang tu, garis tu. Dia kata ni garis ni umur dia. Nu, garis yang depan tu cita-cita dia. Angan-angan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Umur ni ujian. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ingat, kalau fikir cita-cita yang banyak ni waktu usia muda ke waktu usia tua? Patutnya waktu usia muda lah. Fikir nak banyak harta, nak beli barang banyak, nak rumah besar, nak beli tanah. Waktu tu patutnya waktu usia muda lah. Waktu usia tua tak patut dah. Tuan-tuan yang masuk 60 ni, 6 series ni, tidak ni, patut tak ada fikir lah. Tak ada fikir bola ke, Gegar Vaganza ke, mengarut sungguh empat ni. Mana tu Haji tak nampak semalam kuliah Gegar Vaganza nak masuk final ni. Astagfirullahaladzim. Ujian. Sebab tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok, kita sembang sama-sama kita lah ni. Waktu habis-habis sekolah dulu, baru nak start kerja, umur 18, 19, 20. Tuan-tuan fikir tak lagi nu nak pergi beli tanah nu dekat sana, nu nak buat banglo? Tak ada. Kita fikir apa? Dapat gaji buah minyak motor ya. Betul tak ni? Lepas habuan nak bayar installment motor yang RM200 sebulan, lepas minyak motor sehari RM2 buah dalam tangki tu, habuan untuk makan tengah hari sekali, untuk makan malam sekali, cukup dah. Beli rokok. Rokok tak tinggal sampai ketua. Allah salli ala Muhammad. Apa ni? Fikir dah nu banyak. Kalau patut-patut nak fikir sampai ke depan, inilah waktu dia, pasti usia panjang lagi. Masuk umur 40. Bila masuk umur 40, tuan-tuan tengok macam mana duduk kita ni. Stabil lah sikit. 40 kerja pun dah elok dah. Kemas dah. Waktu tu mula apa? Mula nak beli rumah. Beli rumah. Umur 40 nak extend rumah. Kereta nak beli 2-3 biji. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tak ni? Tuan-tuan, hutang makin banyak walhal usia makin sikit. Perasan tak? Mai lepas pencen 60 lagi banyak tuan. Nak pergi beli tanah sana, nak pergi beli tanah sini, nak buat homestay kat sini, nak buat homestay kat sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak buat tu, nak buat ni, nak extend, nak perbesar ni, nak apa? Pasal apa? Duit pencen dah. Tuan-tuan nampak tak macam mana kita kena tipu? Sallallahu alaihi Muhammad. Betul. Allah sebut apa? Dunia ni apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mata'ul ghurur. Main-main tipu daya aja. Itulah dunia ni. Tipu kita tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Aku tuan-tuan. Jadi biar rezeki yang kita dapat ni biar rezeki berkat. Allahumma salli rezeki biar berkat. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, keberkatan dalam menuntut ilmu. Ini pun penting. Dalam menuntut ilmu juga dapat menuntut ilmu juga merupakan satu rezeki yang tidak ternilai bandingan dia. Itulah tuan-tuan. Macam kita sebut awal tadi lah, boleh main masjid, boleh duduk dalam majlis ilmu ni bukan calang-calang. Nah, Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, saya ada madrasah dekat Bandar Baru. Ada 8 ekar saya buat.
Bila saya buat madrasah tu, Salih ala Sayyidina Muhammad, mula-mula sekali saya bangunkan, di antara benda yang duk ada, saya buat masjid dulu. Saya duk kata, saya nak tiru Nabi SAW. Nabi bila hijrah Madinah, Nabi buat masjid dulu. Jadi semua pelajar-pelajar mengaji dalam masjid. Nak bagi ada barakah. Salih ala sampailah ni lah. Tuan-tuan, makcik-makcik, pekak-pekak duk main mengaji, duduk dekat situ. Dekat mana? Dekat Bandar Baru Kedah. Seluruh kawasan tu 8 ekar, semua tanah wakaf belakang. Makcik-makcik, siapa yang nak main duduk kat situ, main duduk di rumah-rumah wakaf yang kami sediakan. Walaupun rumah wakaf saya buat macam universiti tu, buat bagi elok-elok cantik tu, bagi nampak kita punya standard sikit lah. Tak lah orang kata pergi madrasah ni selekeh je, tak mau. Kita ada status kita tu. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dah daripada tahun 2015 sampai lah ni tahun 2020 dah. Ni nak buat satu pula dekat salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dekat Tanjung Minyak. Dekat tempat tuan-tuan ni lah. Beli tanah lebih kurang 7 ekar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hala ni tengah duk buat kutipan dana lah ni. Duk cari 1.6 juta. Nak buat masjid seketui. Masjid ni lah kelas tempat-tempat budak-budak duduk mengaji. Lepas tu nak buat bangunan asrama sebiji, sekali dengan beli tanah apa semua tu, tanah untuk masjid dan lot tu saja 1.6 juta. Tanah, bangunan masjid dengan bangunan Salih ala Sayyidina Muhammad, asrama pelajar. Depa mengaji mana? Mengaji dalam masjid. Lepas tu pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu saya buka dekat sana dulu ni, ada orang duk tanya, "Ustaz, boleh tak kami nak buat rumah dalam madrasah?" Saya kata tak boleh lah, pasal tanah ni tanah wakaf belaka. Jadi kami buat main duduk kat situ. Jadi dekat sini ni, dekat Tanjung Minyak ni, saya buat lagu mana? Saya buat madrasah tu, saya beli tanah yang luas tu, saya pecah lot elok-elok. Siapa nak buat rumah tu, pi buat rumah tu. Buat rumah dalam kawasan madrasah saya. Tanah tu tanah milik dia sendiri, tukar nama atas nama dia. Dia panggil apa? Individual title. Jadi tak ada kisah tanah wakaf dah. Syarat hampa buat rumah kat situ, buat rumah elok-elok, ngaji tu elok-elok. Saya susun pengajian, budak-budak tahfiz tu ada, susun kuliah apa semua tu, tapi mengaji lah, buat rumah dalam kawasan madrasah. Akhir zaman kubu dia madrasah. Ujian duk main macam-macam. Kita buat rumah dalam madrasah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tanah paling kecil harga dia Salih ala Sayyidina Muhammad 50,000 lebih kurang. Beli. Buat duduk dalam kawasan tu. Saya tiap-tiap bulan saya nak pergi kat situ. Saya lah ni duduk main sini lebih kurang lepas minggu main. Nak buat macam mana? Dah tukar geran orang sini lah. Ni. Jadi Salih ala Sayyidina Muhammad buat tu. Kok tuan-tuan teringin nak duduk madrasah saya sekali, nak duduk dekat Faizinville ataupun Ma'had Darul Faizin tu, mai. Dekat luar tu ada nombor telefon pun tuan-tuan tiap lah. Duduk tunggu tu Haji Mansur yang main ni. Duduk sekali. Dia jadi tok pengulu kat situ nanti. Ni Allah SWT. Sebab apa? Sebab akhir zaman macam itulah tuan-tuan. Tok guru saya kata apa? Akhir zaman, waktu dia kita kena duduk dalam kubu. Kubu kita ni madrasah. Tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad, ujian banyak ni, macam-macam ni, kiri kanan depan belakang ujian. Tuan-tuan boleh bayang tak bila kita duduk di satu tempat yang tempat tu ada orang hafaz Quran. Tempat tu tempat orang mengaji kita. Bukan setakat orang baik, kita pun akan jadi baik. Lepas nanti tuan-tuan meninggal, anak-anak tuan-tuan wariskan anak-anak tuan-tuan dan cucu tuan-tuan duduk dalam kawasan madrasah. Biiznillah, dengan izin daripada Allah, keluarga dia terjaga, keluarga kita akan terjaga. Tuan-tuan, waktu saya ada lebih kurang 50 lot ya. Tuan-tuan teringin nak duduk, tuan-tuan beritahu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Beli tanah dulu siap-siap kot, nanti pelan-pelan kemudian nak buat rumah, tak apa, cerita lain. Salih ala Sayyidina Muhammad. Pergi lock siap-siap dulu. Tak banyak mana pun lot tanah yang duk ada. Salih ala Sayyidina Muhammad lah ni pun tengah buat clear dah. Kemudian saya masuk dah masuk apa ni, kontraktor dah start duk levelkan tanah apa semua untuk buat lot plot apa semua. Cerita dia Salih ala Sayyidina Muhammad nak apa ni? Nak barakah. Cari nak barakah hidup, nak barakah rezeki. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nak fikir apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan fikir apa lagi ni? Tuan-tuan umur apa dah ni? 50 dah, 60 dah. Duk fikir apa lagi? Lah ni duk fikir nak duduk satu tempat buat rumah, nak mengaji lah.
Nak mengaji je. Terus duduk fikir dah benda lain lah. Nak duduk tempat tu, ustaz saya duduk ni, tiap-tiap kali waktu azan saya nak pergi masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum azan sampai dekat masjid. Tiap-tiap hari pergi qiyamul lail. Dekat situ budak-budak pukul 4:30 pagi buka Quran dah. Tuan-tuan pergi mayang dengan depa. Nak buat apa lagi? Tuan-tuan duduk fikir apa lagi? Waktu kita nak buat ibadat tuan-tuan hujung-hujung usia ni. Tuan-tuan masalah siapa? Duduk fikir lain lah. InsyaAllah tuan-tuan, manfaatkan rezeki yang kita dapat tu supaya dia jadi berkat. Dan yang kelima tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry, berkat dalam ilmu tadi kita sebut berkat dalam ilmu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allahumma salli ala Muhammad, dapat menuntut ilmu juga merupakan sebuah rezeki yang tidak ternilai bandingannya. Ilmu itu merupakan sebuah rezeki dan amal yang sangat bermanfaat. Jika digunakan dengan sebaiknya, maka dia boleh menjadi sebagai pahala yang mengalir. Ilmu yang berkat boleh menjadikan seseorang itu manusia yang berguna dan beradab berbanding dengan ilmu yang tidak berkat. Bila kita dapat ilmu berkat, ilmu itu dimanfaat. Ni semua duk mengaji malam ni macam-macam kita dapat. Nak tengok berkat tak berkat ilmu kita mengaji, tengok dia lekat ataupun tidak. Mayang duha lah tuan-tuan, semayang try mayang duha 4 rakaat. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang semayang duha 4 rakaat dan semayang sebelum daripada zuhur 4 rakaat, maka Allah akan bina satu rumah untuknya dalam syurga. Nabi SAW ditanya, Sayyidina Aisyah ditanya, ya wahai Aisyah, sallallahu alaihi wasallam, berapa Nabi SAW duduk semayang duha? Kata Sayyidina Aisyah, 4 rakaat Nabi mayang duha. Belajar mayang duha 4 rakaat. Nak tahu berkat tak berkat ilmu kita dapat ni, tengok esok lekat ataupun tidak 4 rakaat mayang duha tu. Nak cerita ke tu? Ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, keberkatan dalam keluarga. Ini pun penting. Keluarga merupakan sebuah hadiah yang sangat bernilai dalam kehidupan seseorang. Kehidupan berkeluarga akan menjadi lebih indah sekiranya dia sebuah keluarga yang sakinah dan mawaddah. Keluarga yang berkat pasti akan sentiasa merasa bahagia walaupun tidak dapat dinafikan ada saja masalah yang akan dihadapi, namun dia akan dihadapi bersama-sama dengan pertolongan Allah apabila adanya barakah. Maka tuan-tuan, nak dapat barakah dalam keluarga ni, kena pastikan tidak ada unsur-unsur maksiat dalam keluarga. Pastikan rezeki yang ayah tu bawa balik rezeki yang halal, tidak yang syubhah, apatah lagi yang haram. Tu di antaranya. Tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah cukuplah sekadar tu. Ni dia panggil kuliah SOP. Lepas saja ni SOP apa semua, mai kita ceramah. Betul-betul kita berhenti pukul 12. Hamba tunggulah, menggelupoklah lagi. Ada ni. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan macam mana nak dapat barakah? Yang pertama, tidak meninggalkan sebarang perintah daripada Allah. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya-Allah mudah-mudahan 3 cara tersebut akan mengundang barakah dan memastikan keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Cukup sekadar tu. Saya ucap terima kasih kepada Salih Al-Simat, pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. Saya ucap terima kasih juga atas ra'inya tuan-tuan kepada majlis-majlis ilmu ni. Saya selalu sebut antara negeri yang saya sangat-sangat suka pergi ceramah ni Melaka. Tuan-tuan, Melaka. Sebab apa? Sebab orang Melaka ni suka ra'i orang. Ra'i tetamu baguslah. Johor, Melaka ni dia dua negeri yang sangat ra'i tetamu. Saya pernah pergi Johor tuan-tuan, sampai-sampai kat Johor, Salih Semat saya ni jenis saya tak mau orang ra'i sangat. Kita malu. Kita ni bukan siapa-siapa sangat. Salih Semat saya sampai-sampai dekat airport tu, saya ambil grab saya pergi ke hotel. Lepas tu malam tu pergi ceramah. Dia bertanya, "Ustaz, tadi sampai pukul apa?" Sampai. Lepas tu pergi mana? Lepas tu pergi hotel lah. Naik apa pergi hotel Ustaz? Saya naik grab. Astaghfirullahalazim Ustaz, sampai hati Ustaz telah menjatuhkan maruah kami orang Johor. Ni kita macam tu. Dan ciri-ciri ni ada pada tuan-tuan orang Melaka. Subhanallah, saya sangat seronok. Jadi saya ucap terima kasih pada tuan-tuan yang sangat meraihkan majlis ilmu dan meraihkan tetamu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah. Dan tuan-tuan, kalau tak keberatan oleh tuan-tuan, saya nak buat 2 pengumuman. Saya lihat semak yang pertamanya, dekat luar sana kita buat jualan susu Faiz, susu kambing, campur beras perang, campur kurma, bikin kubi loba. Yang ni adalah untuk dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah tu, sebab kami buat pengajian tak ada yuran. Samalah macam dekat Tanjung Minyak kita nak buat ni pun pengajian tak ada yuran. Budak-budak tahfiz mengaji tak ada, free, ngaji free.
Salih sama dekat sini pun. Jadi bila free kami perlu pada dana, perlu untuk pengurusan lebih kurang RM30,000 sebulan. Yang tu kami buat jualan susu tu untuk generate income. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang berhajat untuk mai duduk sekali jadi jiran saya di Ma'had Darul Faizin dekat Tanjung Minyak tu pun, Faizinville tu, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan maklumat dekat belakang sana, dekat dengan jual susu tu sekali. Ada sekali dengan maklumat tu. Ada lot apa semua tuan-tuan boleh pilih-pilih yang mana yang nak. Tuan-tuan nanti tuan-tuan berurusan dengan kami akan bagi orang yang untuk berurusan dengan tuan-tuan, insya-Allah jumlah unitnya, jumlah lotnya terhad, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapat mailah duduk sekali dengan kami dekat dalam tu, insya-Allah. Kita nak pergi mana lagi, kita duduk dalam tu lah, ramai-ramai nah, Ustaz Semat. Dan yang ketiganya tuan-tuan, seperti saya sebut awal tadi, bahawa kami memerlukan 1.6 juta untuk bangunkan ma'had tu, blok Ustaz Semat, bangunan asrama dan juga bangunan masjid yang akan menjadi kelas untuk pengajian di Ma'had Darul Faizin tu, Cawangan Melaka tu, insya-Allah. Dekat luar sana dekat dengan jual susu tu juga kita sediakan satu kotak. Tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan seluk dalam poket tuan-tuan tu, seluk pejam mata, tuan-tuan buh je apa yang ada dalam poket tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa dengan beg duit tuan-tuan buh kat dalam tu, nanti tuan-tuan jangan risau, beg duit tu patah balik ke tuan-tuan, duit je tak ada. Tak payahlah macam tu, tapi bagilah insya-Allah tuan-tuan niat untuk bantu agama Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan kepada tuan-tuan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah